Allah SWT. Ya. Dan manusia mendapati dirinya hidup serasi dengan tabiat semula jadinya dan alam yang didiam. Rahmat Allah tu confirmlah. Dah hidup kita ikut cara Islam, ikut sunnah Nabi, dah tentu-tentu rahmat Allah jangan dikenal, tentu-tentulah. Okey. Lagi satu ialah apa? Dia kata nanti kita akan rasai, dapati, kita akan dapat menghayati bahawa kita hidup serasi dengan sifat tabiat semula jadi kita, dan juga serasi dengan alam yang kita diami. Okey. Serasi ni tuan-tuan, satu fakta. Kalau kita ikut cara hidup Islam, kita akan serasi dengan tabiat semula jadi kita. Apa maknanya? Artinya kita akan selesa dengan cara hidup Islam. Bukan sahaja kita selesa dengan cara hidup Islam itu, tetapi kita juga akan rasa selesa dengan alam yang kita diami, yang kita duduki. Itu maknanya tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan datang kuliah, dengar satu ustaz mengajar. Ya. Ustaz tu punya pandangan kuliah dia, ideologi dia tak serasi dengan tuan-tuan. Tuan-tuan suka tak duduk? Aku dengar ustaz ni makin lama duduk hajat makin panen. Aku dengar. Kalau dia apa jadi gimping, tak tahu siapa salah semua. Yang ada depan payah. Dia ustaz tu apa jadi panen. Aku ustaz tak serasi. Ya. Kalau serasi, oh, okay, ustaz ni apa boleh tunggu sampai lebih pada tu. Awak sekejap sama ustaz ni aja. Dah 2 jam, sekejap pun ada. Tu lagi jadi tu. Serasi pun. Ya. Keserasian ini tuan-tuan penting untuk keselesaan. Ya. Tuan-tuan pernah tengok orang yang naik kereta aircon sejuk cantik, tapi dia tak pakai aircon? Pernah tengok? Ada kan? Tapi orang tua ke, orang yang tak bersihat ke, orang dia tak boleh lah naik aircon saya, aircon semua lah, rasa sepadan, saya sendi lah. Artinya aircon itu tidak selari dengan tubuh badan kamu. Ya. Dia tidak apa tadi kata? Serasi, selari dia pula. Dia tak serasi dengan aircon. Sebab itu dia tak boleh pakai aircon. Jadi pasang dengan aircon, naik dengan kawan, pasang aircon. Kawan bertiga ni memang kaki aircon. Dia pula tak boleh. Oh, dia mula uncing dengan belakang. Pasal dia tak serasi dengan benda itu. Dia tak selesa tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan pula tu suka aircon. Tiba-tiba mereka aircon rosak. Oh, dah panik. Ya kan? Tika pula tu rosak. Tak boleh buat semua sikit jadi. Oh, lagi bulu rasanya kan. Tak serasi dengan rasanya begitu. Bila serasi, yang mana jenis tak suka aircon, oh, nasib baik dia kena aircon rosak. Oh, kuat hati aku punya. Oh, dia serasi pula. Serasi itu merupakan suatu keselesaan. Okey. Tuan-tuan bayangkan kalau kita tidak serasi dengan sifat semula jadi kita. Oh, problem. Problem. Banyak perkara tentang diri kita yang kita tahu berhati. Masalah. Dan juga masalah kalau kita tak serasi dengan alam yang kita duduk. Maknanya kita sentiasa bercanggah dengan benda di sekeliling kita. Tuan-tuan duduk kuliah di masjid, dengar kuliah, tuan-tuan aktif. Lepas saya duduk sila dengan aku, dia tak dapat tunggu. Kalau duduk kursi kan bagus, dia nampak dia tangan. Ya. Ada juga kuliah masjid negeri itu, dewan kuliah semua pakai kursi belakang, duduk pakai kursi. Ya. Kira dewan kuliah kata, okey lah tu. Aircon pula sejuk sangat, kita tangan juga panas tu. Maknanya, kamu ni duduk aja boleh tangan. Pasal
Ini. Jadi tuan-tuan, keserasian itu penting. Dan keserasian ini kita akan dapat sama ada terhadap tabiat semula jadi kita ataupun alam sekeliling kita. Kita akan dapat keserasian ini apabila kita melaksanakan, mengikuti, menghayati cara hidup Islam. Sebenarnya bab ini kita pernah bicarakan sebelum ini sebenarnya, keserasian kita dengan alam sekeliling apabila kita melaksanakan cara hidup Islam. Ada, tapi dah jauh dulu lama. Dia repeat balik semuanya supaya kita ingat. Sebab itu tidak perlu mudah belanda risau untuk melaksanakan menghayati cara hidup Islam. Sebab cara hidup Islam ini dia fitratullah wa fitratul nas wa fitratul alamin. Dia agama fitrah kepada Allah SWT. Allah suka, Allah setuju. Fitrah kepada manusia sesuai dengan tabiat menjadi manusia, dan fitrah kepada alam. Alam pun suka kepada Islam, kepada Islam. Sebab Islam tidak pernah ajar umat ini berbeza itu. Buang sampah rata-rata. Islam tidak benar. Islam tak suka tu. Walaupun kita suka buang sampah rata-rata, Islam tak suka. Buang sampah tempat yang sesuai dengan nak buang sampah. Sebab itu Islam dia ada panduan. Kita nak kencing umpamanya, ya, duduk dalam hutan mana jangan tanda, tapi nak kencing anda buat macam mana? Jangan kencing pada lubang-lubang pokok. Jangan kencing pada lubang-lubang pada tanah. Jangan kencing di bawah tempat teduhan orang. Jangan kencing di air yang tidak mengalir. Dia pesan jangan kencing bila kencing dan tempatnya sesuai. Nampak? Itu yang Islam ajar. Kencing pun dia ajar. Jadi kalau tanya tanah, tanya pokok, tanya sungai, suka tak Islam? Pasal apa pula tak suka? Islam lah bagus. Dia mengajar kita cara hidup yang sangat baik. Nampak? Jadi melaksanakan hukum Islam, macam melaksanakan cara hidup Islam, tidak perlu khawatir, tak perlu mudah gelana, tak perlu takut. Sebab dia memang sangat-sangat baik. Ya, sebab itu nanti kita akan jadi sesuai dengan tabiat semula jadi kita dan sesuai dengan seluruh alam. Inilah kehebatan kita kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah diajar oleh Rasulullah. Ya, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitulah kedudukan kita di malam ini. Namun panjang-panjang itu bagi kepada dulu. Cuma sebelum kita tangguhkan kalau ada perkara ada perkataan yang